pagi diucapkan kepada Puan Ketua, Puan Julia, YDP, NYDP, Terusi, LPS, para ibu bapa, para cikgu, para murid-murid, apa khabar semua? Tak tidur kan? Belum ngantuk kan? Ada sebabnya sekolah buatkan majlis terjemahan pada pagi. Sebab dia baru bangun dan dia tak akan mengantuk. Kalau buat di sekolah petang, biasanya akan mengantuk dan akan tidur. Itulah waktu saya zaman sebagai pelajar, saya tahu benda ni. Oleh itu saya nampak muka semua masih okey, mata semua masih okey. Saya tanya sekali lagi, apa khabar semua? Terima kasih kepada pihak sekolah sebab menjemput saya sebagai perasti Majlis Raikan Kecemerlangan 2023. Saya masih ingat last saya stepping into this school was in 2019. That time I was the political secretary to YB Koming, the member of Parliament of Kelantan. Waktu tu saya nampak dari atas cikgu-cikgu yang sama masih ada, cikgu PA saya, cikgu bahasa Melayu saya, tapi cikgu sejarah saya dah mungkin dah bersara, dan cikgu-cikgu yang pernah mengajar saya pun dah makin kurang. Tapi saya tengok muka-muka pelajar memanglah sentiasa berubah, sentiasa akan ada baru, dan setiap tahun kalau sekolah itu ada majlis raikan kecemerlangan akademik, maknanya sekolah tersebut ada pelajar yang mencapai akademik cemerlang, yang mencapai akademik cemerlang, dan mencapai kurikulum cemerlang. Dan itu sebabnya kita semua boleh berkumpul di sini. Kita berikan satu tepukan yang gemuruh kepada anda semua dahulu. Di sini saya tidak ingin untuk berpanjang lebar. Saya akan straight to the point. Sekarang zaman di mana semua orang beria-ria lepas sekolah kita nak jadi TikToker, kita nak jadi YouTuber. Masing-masing anggap sendiri sebagai orang yang popular dalam sosial media. Saya rasa di sini, kecuali cikgu-cikgu, ibu bapa, saya rasa semua orang ada akaun TikTok, ada akaun YouTube, ada akaun Instagram. Masing-masing ingat bukan live, saya adalah orang popular dan saya adalah yang paling cemerlang, berbilang dan berbilang. Di sini saya ingin ingatkan, boleh, tak ada masalah kalau kita ada impian, kalau kita ada mimpi, tak ada masalah. Cuma bayangkan, kalau anda nak jadi seorang YouTuber yang baik, you nak YouTube you, channel you boleh dipanca oleh semua, boleh sampai kepada semua pihak. Apa yang penting sekali, konten anda adalah paling penting sekali. Mana anda dapat konten? Kalau anda tak belajar baik-baik sekarang, kalau anda tak menimba ilmu sekarang, kalau anda selalu konten sekarang, macam mana anda ada konten? Dalam otak you akan kosong, you akan putih. Lepas tu macam mana anda menghasilkan video yang baik supaya menjadi tangkapan umum, supaya menjadi popular. Itu sebabnya zaman tingkatan 1 hingga tingkatan 5, biarpun sampai tingkatan 6, kita harus belajar baik-baik di samping bermain media sosial. Tak ada masalah, tak ada percakapan. Anda boleh main YouTube, boleh menjeluri TikTok, tapi pada masa yang sama kita kena pastikan akademik kita jaga supaya anda ada sijil yang boleh anda cari pekerjaan. Kalaulah tiba-tiba TikTok tu hapus, tiba-tiba YouTube tak ada. Itu sebab yang penting untuk kita belajar pada zaman sekarang supaya kita ada peluang pada zaman masa depan. Untuk maklumat semua, sebenarnya sekolah ini banyak berhati kepada saya. Sebab dulu tingkatan 1 hingga tingkatan 5 saya belajar di SMJK Summit. Waktu tu saya tak begitu arif dalam isu semasa, politik semasa, perkembangan negara semasa. Tapi lepas saya masuk sekolah ini, waktu tu zaman 2009 dan 2010, waktu tu di mana banyak isu politik, banyak isu negara berlaku, dan saya amat bersyukur, amat bernasib baik, dan alhamdulillah saya ada sekumpulan cikgu yang rela kongsikan apa yang berlaku sekarang. Apakah sebenarnya pendirian kita, apakah sebenarnya
Federal Constitution, apakah sebenarnya penerbangan ajar kita. Dan dengan asas-asas itu, barulah bila kita anak muda masuk politik, tak kelihatan sebagai tim kosong. Kalau anda masuk politik sebab you handsome, sebab you lencai, you masuk, you cakap, you tak ada, you omong-omong kosong, orang akan anggap you sebagai tim kosong lah. Tapi sebab cikgu-cikgu sekolah ini, saya rasa saya masih mampu menghasilkan sesuatu, terutamanya bahan-bahan yang boleh dikongsikan kepada semua. Terima kasih kepada SNK Parliamentaries. Dan di sini, sebelum saya rasmikan secara sah, saya nak bagi tahu semua, sebenarnya Dato' Sri Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri negara kita, beliau merupakan satu-satunya Perdana Menteri yang turunkan peruntukan menyegera tandas kepada semua sekolah kerajaan. Setahu saya, tak kira anda adalah sekolah Cina, Melayu, India, kalau anda adalah sekolah kerajaan, 70k will be channeled into your school account to repair the toilet, because our aim is to establish a BMW toilet in the near future, because we know that a proper and a clean toilet adalah sangat penting kepada kita semua, terutamanya kepada golongan wanita. Cuba bayangkan, kalau anda sekarang nak pergi tandas, tapi tandas tu kotor, tandas tu tak boleh masuk, anda kena bertahan 2-3 jam untuk balik ke rumah baru boleh pergi tandas, terutama untuk wanita. Tapi untuk lelaki, kita boleh adjust lagi. So, kalaulah untuk toilet yang bersih, yang untuk toilet yang baik, itu penting sebenarnya. Dan itu sebabnya Dato' Sri Anwar Ibrahim, beliau sebagai Perdana Menteri yang memang caring, beliau turunkan peruntukan kepada semua sekolah kerajaan untuk fasa pertama. Dan setahu saya, semua sekolah kerajaan mereka tidak mendapat peruntukan penaitarafan pembangunan infrastruktur daripada peruntukan sebagaimana sekolah berbalik, sekolah bantuan kerajaan, SJKC, SJKT dapat. Itu sebabnya unsur perbezaan di mana SNK Parliamentaries memperoleh peruntukan RM83,000 daripada KPM tahun ini untuk menaik taraf hukum sekolah, tapi tak dapat RM70,000 untuk menaik taraf tandas. I think our financial implication is very serious now. That's why Dato' Sri Anwar Ibrahim cannot give so much funds at the same time. But rest assured, saya yakin kalau bagi beliau 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, kita yakin kecuali peruntukan penaitarafan seperti biasa dan dibagi kepada sekolah berbalik setiap tahun RM83,000, RM93,000, RM103,000, kita yakin kita akan ada funds, kita akan ada peruntukan untuk bagi semua sekolah tak kira status untuk menyelenggara tandas. Dan selain apa yang disalurkan oleh KPM, apa yang disalurkan oleh Kerajaan Persekutuan, kita sebenarnya di pihak ahli parlimen dan juga adun Pasir Kedama, kita akan membantu. Itu janji saya kepada sekolah. Please submit your application to us next year, February, and we will try to approve by March and April so that your work can be completed in May and June, and I will come to officiate it. This is my promise to SNK Parliamentaries, and I will do it. We wait for next June. Itu sebabnya kita perlukan ada pemimpin yang rela ambil risiko, yang rela bila bagi janji kena buat. Inilah masa semua di sini untuk test saya. Kalau tahun depan sekolah bagi permohonan, tapi jangan melampau sangatlah. 50k and below, I think we can do it. Tapi kalau lah yang lebih tinggi sikit, mungkin kita perlukan peruntukan yang lebih banyak daripada KPM. So, kalau lah saya tak mampu buat, inilah contoh pemimpin yang terbaik. Kalau lah saya mampu buat, teruslah lagi sokongan dalam PIU yang akan datang, supaya terus kita terus sejahtera, kita terus maju dan kita terus baik. Dan saya pun tidak ingin berpanjang lebar. Dan dengan ini saya merasmikan Majlis Kebaikan Kecemerlangan Akademik 2023. Semoga semua datang dengan harapan, pulang dengan kejayaan. Jangan tega, jangan abaikan tanggungjawab.
sila terus berusaha. As what mentioned by our Prof. just now, you are just start your life. Anda baru memulakan kehidupan Anda. SPM, STPM itu permulaan. Ada banyak lagi cabaran yang Anda akan hadapi bila Anda masuk masyarakat dalam masa depan. Oleh itu terus berusaha, terus kekal, dan insya-Allah kita akan terus berjaya dalam kehidupan yang akan datang, dan semoga kita terus mengharumkan nama SMK Holy Methodist bila kita keluar dari kerohitan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Thank you. Majelis mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Bapak Kadi Omar dan